Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati pengurusi dan juga pengacara majlis, Tuan Haji Ahmad Admara dan semua yang terkuasa masjid, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, 14 Zulqa'dah 1444 bersamaan dengan 3 bulan 6 2023, kita dapat bersama dalam majlis ilmu yang kita akan bincangkan tentang hari-hari yang terbaik dalam dunia ini. Dia panggil afdalu ayyamid dunya. Hari yang terbaik dalam dunia ini bila? Kita duk nampak hari raya, hari jadi, hari merdeka, macam-macam. Dalam Islam ni dia tak berhenti. Sentiasa ada hari-hari yang digalakkan, yang dianjurkan supaya kita meningkatkan ibadat. Ibadat tak boleh berhenti. Tak ada siapa kata ibadat boleh berhenti. Cuma apabila pemegang mohon raja-raja mengisytiharkan raya, perisytiharan itu untuk menyatakan tamatnya Ramadan, bukan tamatnya ibadat. Kita pergi salah faham, dia tamat belaka. Sebab itulah pagi raya tu, subuh pagi raya tu kurang dah, ataupun malam raya tu pun dah tak ada orang di masjid. Seminggu lepas raya keluar iklan masjid mencari jemaah yang hilang. Masjid kita tak buat iklan. Tak buat iklan masjid dah sebab jemaah tak hilang. Alhamdulillah. Kita kata kenapa jemaah hilang? Sebab dia sudah isytihar. Jadi kita kata kita salah faham. Orang isytihar hari raya tamatnya Ramadan bukan tamatnya ibadat. Walaupun kita ni seorang muslimah yang ada cuti tak boleh solat, cuti daripada baca Quran, cuti daripada puasa, tapi bukan bermakna kita sudah tamat dengan ibadat kita. Banyak lagi ibadat-ibadat lain yang dikeluarkan oleh yang disyariatkan oleh Islam. Jadi alhamdulillah, kita kata apakah ibadat selepas Ramadan? Jawabnya meneruskan agenda Ramadan. Dengan kita kena baca Qurannya, dengan kita teruskan puasa sunat 6 hari. InsyaAllah lah, kita harap kalau tanya hari ni pun semua jemaah jawab 6 hari Syawal baru ni lepas belaka. Jangan pula ada jawab masih 6 hari lagi artis itu. Budak-budak dia gurau, dia kata ustaz saya memang niat nak puasa tapi rumah terbuka yang menghalang puasa. Kita kata siapa dia pula buat rumah terbuka nak halang awak sendiri tu tak mau puasa dah. Rumah terbuka panjang ya, pergi malam boleh lagi. Dia nak pergi pagi nak buat apa? Artinya dalam hidup kita ni, kita kembali kepada satu ayat yang Allah Ta'ala sebut objektif kehadiran kita di dunia dengan firman-Nya dalam surah Az-Zariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia ni kecuali untuk mengabdikan diri kepada aku. Mana ibadat kita berterusan dalam masa 24 jam, termasuklah makan, minum, tidur, duduk dengan isteri pun dikira beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itu termasuk dalam perintah Allah dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang hari-hari yang terbaik, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar daripada riwayat Jabir radhiyallahu anhu, katanya qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Hari yang terbaik dalam dunia ini iaitulah hari 10 awal Zulhijjah.
bukan Zulqa'dah, 10 awal Zulhijjah. Timbul lagi soalan, kan bulan 10 akhir Ramadan yang terbaik. Kita kena ingat Ramadan malam yang terbaik ialah malam 10 akhir Ramadan. Kenapa? Sebab di sana adanya Lailatul Qadar. 10 hari yang terbaik dalam dunia ni hari, sebab di sana adanya hari Arafah. Adanya hari Arafah yang kita akan berkumpul di Arafah. Bagi jemaah haji, bagi jemaah yang tidak pergi haji, kita berkumpul di rumah masing-masing ataupun di masjid kita untuk melakukan solat. Kenapa? Untuk apa? Kita melakukan puasa sunat hari Arafah yang begitu besar kelebihannya, yang telah diperuntukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya kita kena tahu bahawa kita akan menerima satu hari. Hari ini sudah Zulqa'dah, kita sudah 14. Maknanya kita 2 minggu lagi datangnya afdalu ayyamid dunia. Jadi alhamdulillah, tadi juga saya dimaklumkan masjid kita ni ada 14 ekor dah korban. 14 ekor banyak. Itu hak kita hantar ekor-ekor ke luar negara banyak lagi. Jadi alhamdulillah, kita tak nak duk cari senarai mana negara yang paling murah korban, di situlah kita hantar. Sedangkan duit kita tak habis nak makan. Jadi kita hantar pergi sana, kita juga berkorban di tempat kita berhari raya. Di tempat kita berhari raya. Baik para jemaah sekalian, hadis ini dikeluarkan oleh Ibn Hibban dan juga telah ditasihih oleh sebahagian daripada ulama hadis. Mana hadis ini menunjukkan bahawa anna ayyamil ashri, hari 10 awal Zulhijjah, dipanggil Zulhijjah, hari 10 awal Zulhijjah itu adalah merupakan hari yang terbaik dalam dunia. Jadi bila kita jumpa benda baik, kita nak buat apa? Kadang-kadang timbul soalan, apa yang saya nak buat? Tak tahu nak buat apa. Orang nak pergi haji, hari yang paling kemuncak, waktu yang paling berharga dalam perjalanan haji kita ni, semua berharga, tapi yang paling mahal, dia paling kemuncak dia, iaitulah ketika kita berwukuf di Arafah. Daripada zuhur hari 9 sampai ke maghrib. Bagi orang tak sempat maghrib, dia boleh datang lagi ke Arafah sampai subuh esok. Mana dalam masa malam tu boleh pergi lagi. Untuk orang tak pergi, orang yang dah pergi tak ada bermalam di Arafah, dia akan bermalam di Muzdalifah. Tetapi kalau tidak diberi kefahaman, pembimbing-pembimbing tidak memberi motivasi yang baik kepada para jemaah haji, dia akan kerugian besar ketika di Arafah. Orang lain duduk zikir munajat, dia duduk tidur. Orang lain duduk istighfar minta ampun, dia duduk berselfie bawah pokok sana sini. Yang paling berat yang saya tak boleh tengok, sudah pastilah Haji Ahmad tak boleh tengok. Orang lain pergi haji, cari haji mabrur, ada lagi pak cik duk cari haji Marlboro di tepi-tepi pagar di Arafah. Ini yang paling dahsyat sekali. Kita kadang-kadang tengok, Allahu Akbar, kita rasa sangat sedih. Sedih sebab apa? Waktu itu waktu orang panggil limpahan rahmat Allah Ta'ala, nafahatul rahmat yang sangat besar. Tiba-tiba ada lagi hamba Allah Ta'ala mari sini, mari duk cari haji, duk bawa haji Marlboro sini. Maksudnya haji Marlboro itu orang haji duk isap nama rokok lah, tak kira lah apa-apa jenis pun, tapi nak suruh Marlboro dengan Marlboro tu dekat dia punya orang panggil wazan cakapan tu. Tolonglah bagi peringatan. Kalau kita tidak beri motivasi betul-betul, saya anggaplah dalam kiraan kita kata lebih kurang tempoh kita berada di Arafah tu lebih kurang 300 minit atau 330 minit waktu munajat, waktu wukuf. Tapi kalau kita tidak manage, tidak susun betul-betul apa yang kita nak minta, apa yang kita nak kata, apa yang kita nak buat, sudah pasti berlakunya kehanyutan yang sangat merugikan. Maka sama juga, kita tak pergi haji tapi kita masuk ayyam al-ashr, hari yang terawal. Terawal ni maknanya 1 hingga 10. Itu mana hari terawal 1 hingga 10. Jadi pada hadis ini kata di ulama hadis, anna ayyamul ashri, hari 10 ini iaitulah hari yang paling afdal dalam dunia ini. Allahu Akbar. Kita boleh harga kita berharga
waktu yang berharga, tetapi kadang-kadang kita pula tidak menghargai hari yang tersebut, kita kata sangat rugi. Ini sangat rugi. Karena itu para jemaah sekalian, kenapa orang dalam syurga tak tidur? Orang syurga tidur? Tak tidur dia. Orang tidur ni orang penat, orang yang tak larat kerja banyak. Tapi orang dalam syurga menikmati segala nikmat yang di syurga, yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak ada tidur lagi. Dia kata tidur penat. Semua dia duduk dalam rehat, menikmati matahari, bulan sudah tidak ada, mana tidak ada pertukaran waktu, tak ada. Ada orang tanya, ustaz, tak ada lah happy birthday dalam syurga. Not happy birthday, makan kek tu kot. Dia ingat ke kek lah segala-galanya. Kita kata buat apa lagi, kita semua kita happy belaka, tak ada. Tak ada birthday, semua day, all days, tak ada, hari itu ya ada. Allahu Akbar. Maka para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ada kalanya membezakan di antara masa, membezakan di antara tempat. Allah Ta'ala beza antara masa dengan membezakan di antara tempat. Kalau malam, Lailatul Qadr, malam yang paling baik. Kalau siang, 10 hari awal Zulhijjah, sudah pasti yang kemuncak dianya hari Arafah. Ada juga sebagian ulama kata termasuk juga hari raya, hari raya haji. Sebab hari raya haji ni dipanggil Yaumul Hajjil Akbar. Hari haji terbesar, bukan wukuf hari Jumaat. Kita duk fikir, oh seronoklah awak, bertuah besar awak. Dah, hari ni wukuf pada hari Jumaat. Mula-mula dalam kalender kita wukuf hari Jumaat, tiba-tiba Arab Saudi istihar wukuf hari Khamis. Mengamuk pula dia tu. Arab Saudi dah meminda-minda perjalanan agama. Punya marah dia tak wukuf hari Jumaat tu. Jadi kita kata kalau wukuf hari Jumaat, kita kata afdal. Sebab berkumpul dua raya, iaitu hari Arafah dan hari Jumaat. Dan keberbetulan juga dengan wukufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata itu afdal. Tapi kalau nak kata lebih kelebihan dia mengatasi hari lain yang tidak wukuf hari Jumaat, maka kita kata tidak ada satu sandaran yang sahih yang menyebut sedemikian. Jadi kita kata kalau ada kebetulan Jumaat Arafah, alhamdulillah. Kalau hari Arafah pada hari Senin, alhamdulillah. Semuanya nikmat Allah Taala yang anugerah. Yang pentingnya hari Arafah itu hari yang terbaik. Maka sebab apa dikatakan Arafah hari yang terbaik? Sebab ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa tidak dilihat syaitan azalla wala adhara, lebih hina, lebih orang panggil stres, lebih kecewa daripada hari Arafah. Syaitan kecewa hari itu, kenapa? Sebab hari itu dia tengok Allah Subhanahu wa taala telah memberi keampunan yang begitu banyak, yang begitu luas kepada orang-orang yang berada di bumi Arafah. Tapi kita nak pergi Arafah setiap tahun tak dapat. Maka kita menjiwai hari-hari ini, kita cover semua daripada awal hari Zulhijjah sampai menunggu hari Arafah itu, kita buat semua apa yang terbaik yang telah dianjurkan oleh syarak, kita akan buat insya-Allah. Itu dia panggil hari yang terbaik dalam setahun, iaitu awal sampai 10. 9 itu dia panggil hari Arafah. Sebab apa hari Arafah? Allah Subhanahu wa taala tengok pada hamba dia yang berada di bumi Arafah. Dia kata ma arada haula. Allah tanya malaikat, hamba aku datang ke sini, kenapa? Dia datang ke Arafah ni kenapa? Allah Ta'ala sudah tahu semua, dia bawa ilmu Allah. Tetapi Allah nak tanya supaya malaikat tahu. Kadang-kadang kita ni ada juga, kita tahu, kita tanya soalan supaya orang lain tahu juga. Itu tak ada masalah tu. Tak tanya, dia panggil soalan nak menguji ustaz ni tahu ke tidak. Itu benar. Dia panggil soalan malaikat. Soalan malaikat ni dia tahu dah. Malaikat kan dia tahu. Kerana tu bila tanya Nabi SAW tentang Islam, Nabi jawab, dia kata benar. Tanya pula. Jadi kita tak sedut main soalan menguji-nguji lah. Kalau nak belajar, kita belajar. Kalau mari nak menguji-nguji orang, tak payah. Kita tengoklah. Kita pun orang nak jawab soalan, nak layan soalan pun tengok orang juga dah. Tengok. Ini bahasa jenis orang nak menanya, bukan tak tahu, nak tahu. Dia kadang-kadang masyarakat kita ni dia tahu sangat dah. Bila dia tanya soalan, kita jawab.
Oh dia kata ada hadis gini, ada ustaz gini, kita kata dah tanya apa, dah tahu. Buat apa duk tanya banyak-banyak. Rupanya dia tanya tu, dia nak cari mana ustaz yang paling ringan untuk diambil. Tu hak mustahak sekali. Cakaplah ustaz, bagilah pandangan yang paling ringan, baru senang kita buat kira tak. Ni kita tanya kita mana pandangannya kita benar. Jadi kita orang yang belajar ilmu ni, kita tak boleh cakap kecuali apa yang kita rasa benar, baru kita cakap. Maka ada juga sebahagian ulama mengatakan bahawa anna yauman nahri, hari raya termasuk, hari raya ni masuk hari 10 tidak? Masuk hari 10. Hari ayyamil ashr termasuk dalam hari 10 Zulhijjah. Jadi hari raya ni para jemaah sekalian dikenali dengan nama Yaumul Hajjil Akbar. Kena tanda sikit. Sebaik-baik hari dunia 10 hari. Yang terbaik dia hari Arafah dan juga hari raya Yaumul Nahri. Sebab tu hari raya tu nama dia Yaumun Nahri, hari sembelih korban. Maknanya kalau kita ada korban yang kita nak sembelih, kita sembelih pada hari raya. Hari raya tu nama dia hari An-Nahri, hari raya. Cuma masalah pengurusan lah sekarang ni tak. Kita nak sembelih hari raya semua, tempat sembelih ni pula tak cukup tempat. Kalau kita sembelih di Mekah yang ditaja oleh IDB, Islamic Development Bank, hak sembelih hak rasmi dia tu, memang dia kerja sungguh. Waktu ana bertugas dulu pernah ditugaskan oleh universiti untuk pergi belajar dan juga menyelia bahagian penyembelihan. Kita tengok. Bermula lepas pada solat raya, mana solat raya tu lebih kurang dalam pukul 8 pagi dah start. Dia mula sembelih sampai habis dia punya permintaan tu, dengan korbannya, dengan damnya, dengan fidyah, semualah yang terlibat tu dia sembelih. Biasanya dia akan tamatkan pada hari 13. Hari 13 dia panggil hari tasyrik yang terakhir, tamat. Tapi untuk kita individu, minta maaf kalau sebut dia. Kalau untuk kita individu, afdalnya kita sembelih pada hari raya, sebab hari raya itu sendiri dia terkenal dengan nama Yaumun Nahri. Kemudian hari tasyrik itu dibenarkan untuk kita lanjutkan waktu sembelih sampai hari 13. Tapi makna apa hari tasyrik? Nak tanya sikit. Hari tasyrik tu apa dia maksud tasyrik? Siapa dia boleh jawab, kira bijak nak bagi hadiah kot. Tanya. Apa dia makna hari tasyrik? Ada pergi haji semua ni. Tanya depan ya. Dia banyak kali pergi. Hari tasyrik, cerita je mak, kenapa nama hari tasyrik? Pelakar bunyi nak jawab. Apa? Hari tasyrik maknanya hari orang jemur daging. Sebab siapa dia jemur daging? Sebab dia sembelih hari raya. Dulu tak ada peti kan. Jadi bila tak ada peti, untuk nak selamatkan daging itu tahan lama, dibuatlah daging salai. Maka anda sempat waktu anda pergi awal haji Islam yang pertama tu, awal 80-an, kita sempat lagi tengok, kita pergi sembelih, orang pikul daging buat balik, gantung dekat khemah. Dulu. Sekarang ni tak ada gantung-gantung, dah semua masuk dalam peti. Kalau ada gantung pun hati unta ya orang duk gantung. Sebab dia punya metos kata menjadi ubat kepada ubat apa? Ubat lelah. Si penjual pun lelah juga tapi itu masalah dia. Tapi dah dia percaya, beli ya. Habis orang pakai jual hati unta, kayu kokar pergi Mekah. Baik. Ini dipanggil hari terbaik dalam dunia. Maka kita tak ceritalah tentang kelebihan duduk di Mekah, sebab kita bukan semua yang akan pergi Mekah ini, cuma kita ada. Jadi hari Allah Ta'ala yang maha rahmat dia kepada hamba-hamba dia bezakan di antara masa yang paling baik pada hari sekian. Dan ni kita duduk yang tak sedut kira Mekah, kita duduk sini. Masa yang paling afdal untuk kita bermunajat bila? Di akhir malam. 1/3 akhir malam, maknanya waktu sahur, itu waktu terbaik. Kalau kita boleh bangun pada masa tu, kita bertahajud, kita beristighfar, kita berdoa kepada Allah SWT, dia kata itulah masa yang terbaik. Masa yang terbaik duduk kat situ. Jadi kita para jemaah sekalian jangan duk habiskan masa. Ni bangun pukul 5 pagi duk main WhatsApp.
Tak ada kerja, duk hantar habis segala geruk. Waktu itu waktu kita dengan Allah Azza wa Jalla. Nahnu ma'allah. Terbaik. Waktu lain lagi ada lagi terbaik. Ada. Di antara azan dengan iqamat. Itu pun dia panggil waktu mustajab doa. Kita tak boleh cari benda belik-belik. Waktu-waktu ni Allah Ta'ala. Hari Jumaat. Kenapa Nabi SAW menggalakkan kita pergi ke mana? Pergi solat Jumaat awal. Sebab hari Jumaat ni ada hari yang disebut sebagai hari, ada waktu yang mustajab doa pada waktu itu. Jadi kita pergi awal menggunakan masa, dan Allah SWT juga membezakan di antara tempat. Mekah tak sama dengan Madinah. Madinah, dua tanah haram ni tak sama dengan tempat lain dari sudut kelebihannya yang tersendiri. Mekah Al-Mukarramah, tanah haram, Kaabah itu rumah yang pertama dibina oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadat. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Rumah pertama yang dibina untuk beribadat di mana? Waktu Kaabah. Rumah pertama. Maka pahala dia berapa banyak? Solat di tanah haram berapa? 100,000. Jadi orang pergi ke tanah haram, perbanyakkan solat. Solat ya kita. Sehingga ada sebagai ulama kata, tak ada waktu larangan. Asalkan solat. Tapi adalah ulama juga mengatakan bahawa waktu solat larangan tu termasuk juga di Mekah, kita kata khilaf. Jadi kalau khilaf, kita ambil yang tak khilaf. Kita solat waktu boleh solat, waktu tak boleh solat kita pergi tawaf. Kita pergi tawaf, kita baca Quran, kita bermunajat. Banyak lagi Allah SWT bagi. Maknanya pahala solat di Mekah saja, mengikut majoriti ulama kata seluruh tanah haram Mekah itu 100,000 belaka. Betullah jemaah haji yang pergi duduk jauh-jauh jangan duduk bimbang. Dia kata jemaah rumah yang paling jauh di Mekah untuk jemaah haji Land Premium. Ajaran Riyah dekat sikit. Land Premium 1 kilo, 1 kilometer. Allah dia kata jauhnya ustaz. Lagi jauh lagi banyak pahala. Kita cakap sini sedapnya. Sebab tu dia di Mekah ni ada satu kaedah dia panggil dekat di mata, jauh di kaki. Itu istilah dia. Mana hotel ni? Mana Masjid Arab? Nuh tu bukan gitu, Nuh tunjuk. Nampak kayak jam besar tu. Berjalan 1 jam baru sampai. Mungkin 1 kilometer dengan orang ramai. Kita kata dekat di mata, jauh di kaki, tapi kita ihtisab, mengharapkan pahala. Maknanya semua orang duduk dalam tanah haram Mekah, pahala dia 100,000 lah. Alhamdulillah. Madinah, Madinah lain, kecil. Tanah haram tu luas 15 km. Tapi dia punya pahala 1,000 tu dalam masjid haram dia. Kalau masuk di luar, waktu hari haji, masjid full, penuh, jemaah dia bersusun sampai keluar, maka kita kata itu dapat juga, insya-Allah. Tapi jemaah luar kosong, dalam kosong, kat luar penuh, ini sukar untuk kita nak jawab. Dia kata, ustaz saya solat dataran masjid, itu nama dia dataran masjid, bukan dalam masjid. Pahala di Madinah tu dalam masjid. Tuan-tuan, saya tak panjangkan di sini sebab kita nak ambil tajuk kita ni. Cuma bolehlah kita tengok dalam satu buku yang saya usahakan, terbit, nama dia Makkah Mukarramah dan juga Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah. Ambil dua buku ni kita cerita. Baiklah para jemaah sekalian, Allah Ta'ala lebihkan masa tempat. Tak sama kita duduk dalam masjid dengan kita duduk di luar masjid. Duduk dalam masjid mana kita boleh i'tikaf. Duduk saja dalam masjid boleh pahala. Duduk kat luar tak dapat pahala. Ada juga jemaah kita ni bila mari awal tak masuk masjid. Dia tunggu kat luar. Sebab apa? Sebab tunggu kawan-kawan mari nak berbual-bual. Kita kata rugi. Masuk dalam masjid kita boleh i'tikaf awal-awal. Jadi alhamdulillah Allah SWT beri kepada kita nikmat yang besar ini, bahawa kita mesti perbanyakkan amalan kita di awal Zulhijjah ini. Jadi di antara amalan-amalan, contoh tanda senarai pendek saya bagi ni, supaya kita dapat buat persiapan insya-Allah. Mari saat awal Zulhijjah apa yang kita nak buat. Ada risalah yang saya keluarkan, tapi nanti kita bagi PDF, boleh bagi ke ahli masjid ni. Tajuk dia kelebihan 10 awal Zulhijjah. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, bila kita mari kepada hari yang terbaik, sebenarnya Nabi SAW
ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Nabi kata tidak ada mana-mana hari kita beramal soleh padanya lebih disukai, disayangi oleh Allah Azza wa Jalla lebih daripada hari 10 awal Zulhijjah. Bila Nabi sebut hadis ni, sahabat terus bertanya, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita pergi berjihad, orang pergi berjihad ni dua ya, sama ada mati atau hidup. Kalau mati dia panggil mati syahid. Orang yang pergi berjihad fi sabilillah, sekiranya dia mati ketika dalam peperangan, dia mati syahid. Tapi kalau dia waktu dia perang tak mati, sakit, bawa balik rumah sebulan baru mati, itu tidak dikira syahid di ma'rakah lagi, sebab dia tak mati di tempat peperangan. Itu kelebihan dia. Sebab itulah para sahabat ni radhiyallahu anhum bila berebut pakat nak mati. Itu berbeza. Sebagaimana kata penglima Islam kepada Rom, dia kata kami datang ke sini untuk membebaskan manusia daripada menghamba diri kepada makhluk, kepada hamba Allah. Dan kita, tentera kami ni mari nak mati, bukan mari nak hidup. Dia beza. Mati pun janganlah orang panggil pakai pergi bunuh diri. Tidak. Kita mati apabila kita berlawan dengan kafir. Sahabat ni bila dengar kelebihan ini, dia tanya, walal jihad fi sabilillah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dengan jihad, qal walal jihad fi sabilillah, tak boleh nak lawan juga pahala kita beramal ni dengan orang pergi berjihad. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min zalika bi syai', kecuali seorang yang keluar dengan jiwa dia, dengan harta benda dia, kemudian dia tak balik-balik lagi. Maknanya orang tu pergi mati berjihad, mati syahid, ni kita tak lawan. Sebab orang mati syahid ni banyak kelebihan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia, keampunan yang begitu banyak. Satu je tak dapat keampunan. Apa dia? Hutang. Hutang tak jadi. Tidak kata orang ni berhutang banyak-banyak, nah, dia tak mampu nak bayar, dia pergi berjihad, mati, beres. Tak ada beres. Illa yughfaru lisyahid, kadang hadis kata diampunkan orang yang mati syahid ni semua sekali kecuali hutang. Kalau berhutang tetaplah kena bayar. Maka kalaulah orang ni pergi mati syahid barulah kita lawan, maka di sini kita boleh faham bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan pelbagai ibadat yang kita boleh buat. Tuan-tuan tanda senara, kita buat senara pendek supaya tidak panjang kita punya perbincangan kita ni. Maknanya Allah Taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita bahawa dalam 10 awal Zulhijjah ni segala kebaikan, apa saja perkara yang baik, apa saja ibadat yang kita boleh mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, kita akan buat. Jadi tak kira, tidak ada amalan khusus. Kita kata tidak ada amalan khusus kecuali puasa pada hari Arafah. Itu dia kira Nabi sebut khas. Siapa dia puasa pada hari Arafah, ahtasibu Allah, aku mengharapkan Allah SWT berikan kafarah. Kafarah itu pengampunan selama 2 tahun, setahun sebelum, setahun selepas, untuk hari Arafah. Tiba-tiba kita tak ada agenda pula. InsyaAllah kita harap ahli masjid kita ni besar-besar iklan awal-awal lagi kepada ahli qaryah, tidak ada sebarang kenduri pada hari Arafah. Kalau ada kenduri juga, macam mana? Andai kata tak, kita dah istihad, tak ada orang buat kenduri pada hari Arafah, petang tak apalah, kenduri jamu iftar buka puasa kita galakkan. Kenduri malam raya boleh buat, tapi hari Arafah tu jangan. Tapi kalau orang buat juga, apa tindakan orang masjid kepada orang yang buat kenduri ni? Apa tindakan? Bijak lagi nak dengar solusi keputusan. Lari tak ada. Ni ada setengah orang kata kita boikot ustaz. Oh zoleh orang buat kenduri ustaz, kita nak boikot. Jangan boikot. Kita kena pergi, ajimat cadangkan, bungkus. Bawa tapau siap-siap. Nah, saya datang kerana tuan panggil.
Walaupun kita dah maklum ke ini hari ni hari puasa, hari ni disunatkan, sangat digalakkan untuk berpuasa, tapi oleh kerana kita awak tak dengar, orang kuliah dia tak mari masjid, keputusan masjid dibuat oleh pengurusi masjid pun dia langgar, tapi kita tangan boikot dia, kita pergi ambil bungkus buat balik untuk kita beriftar nanti. Harmoni kata. Ada semua ustaz macam-macam tu, macam-macam mana kita akan boikot, tak jadi. Sebab kalau kita boikot ramai yang pergi makan. Saya dah cuba dah sekali. Memang kecundang kita punya, ramai yang syahid pagi lagi. Dia kata ustaz kita puasa tahun depan lah. Saya kata saya tak ada masalah, tapi saya tetaplah kita puasa sebab kita anjur. Tuan-tuan boleh je nak tangguh tahun depan, cuma saya minta satu je. Dia kata apa? Kalau boleh hantar WhatsApp dulu ke Malakal Maut, tanya-tanya khabar senarai kita tahun depan, tahun ni ada sempat lagi tahun depan. Kalau rasa tak ada senarai, tak boleh nak tanya khabar, puasalah dulu. Sebab kita tak tahu tahun depan kita hidup ke mati. Saya kita kata wallahi, kalau kita dah nak puasa tiba-tiba digoda macam ni, kita tak terpuasa, inilah waktu yang sangat kita kecewa bila kita mati. Kebetulan mati. Kalau mati tahun tu pun kecewa, mati tahun lain pun kita kecewa. Ya Allah, 1 tahun aku tak boleh puasa pada agar apa? Semata-mata nak jaga hati kawan, tapi kawan tak jaga hati kita. Sepatutnya hari itu tidak ada kenduri. Nak kenduri juga petang, kita kata semua dijemput ke rumah saya berbuka puasa, kita kata alhamdulillah. Ini keputusan terbaik. Maka itu yang terbaik sekali, kita puasa. Baik. Timbul lagi ada soalan. Dia kata ustaz, kalau saya puasa terus daripada awal Zulhijjah sampai ke hari 9, hari 10 tak boleh. Sebab apa tak boleh? Hari raya. Alhamdulillah. Hari 10 hari raya, mana ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari raya dengan hari tasyrik itu Nabi namakan hari makan, hari minum dan hari berzikir. Jangan lupa. Kita lupa hak yang ketiga. Yang pertama, yang kedua, satu tu memang ingat molek. Tak, hari makan, hari minum. Yang ketiga tidak ingat. Wa zikrillah. Itu yang besar kali. Hari makan, hari minum, hari berzikir. Jangan lupa yang ketiga. Maknanya kalau kita kata saya nak puasa terus awal sampai dia, boleh. Sebab dia termasuk dalam ayam yang hari terbaik dan dunia. Tapi kalau nak cari hadis spesifik, Nabi sebut bahawa kelebihan puasa terus tidak ada. Sebab itulah para ulama mengatakan eloknya kita ambil contohnya hari Senin, hari Khamis, ataupun selang satu hari, hari 1 puasa, hari 2 tak, hari 3 puasa, hari 4 dia panggil puasa Daud. Kalau nak puasa semua pun boleh, di atas dasar ini adalah merupakan hari terbaik, dan puasa salah satu daripada amalan yang terbaik yang boleh kita buat pada hari mana? Pada hari awal Zulhijjah. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyakkan ibadat. Solatul jamaah jangan tinggal, 5 waktu di masjid, dan juga jangan kita tinggal solat-solat sunat kepada untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Solat sunat apa buat? Solat sunat apa? Sunat awal Zulhijjah? Tak ada lah sunat awal Zulhijjah. Macam solat, kita jaga solat qabliyah, kita jaga solat sunat ba'diyah. Kalau hari lain, hari biasa kita solat duha 2 rakaat, apa kita tambah lagi hari 10 ni awal ni, kita tambah upgrade solat duha sampai 8 rakaat. Boleh ke tidak boleh? Itu pilihan masing-masing. Oh, ini hari terbaik di dunia. Tapi hari terbaik kita pula jadi tak baik atau penat. Jadi kita nak jadi baik. Jadi kita solat sunat yang banyak. Solat macam-macam istilah masyarakat Melayu ni. Solat sunat hari, solat sunat apa ni, taubat lah, solat. Silakanlah, yang pentingnya solat. Solat sunat-sunat yang maksur, jangan solat reka sendiri. Tak ada pula usolli sunat awal Zulhijjah, tak ada gitu. Yang adanya solat sunat yang sudah ada tapi dinaik tarafkan. Kalau dulu kita solat qabliyah itu 2 rakaat aja. Zuhur kita tambah jadi 4. Kalau subuh tak ada. Subuh tetap yang 2 rakaat. Sebab subuh ni untuk solat sunat dia pahalanya besar, tapi dia had kepada 2 rakaat. Nabi kata 2 rakaat sahaja, rakaatayil fajri 2 rakaat. Kita tak usah tambah lah. Habis saya nak buat apa lepas azan tadi 2 rakaat? Kita baca Quran.
Maknanya dalam 10 hari ni kalau kita boleh, kita letak di situ, iaitulah amalan-amalan yang mudah, simple, termasuk baca Quran. 10 hari 3 juzuk sehari, khatamlah Quran. Baik, dia kata ustaz duduk Mekah pun tak khatam juga. Jangan duduk cara horek kat kita, kira kita. Dia banyak takwil, dia panggil banyak takwil. Cari sana cari sini. Lebih-lebih lagi para jemaah haji. Bagi anak para jemaah haji yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan duduk di tanah haram, kita pergi masjid awal, nak keluar apa tak boleh, nak awal jam jalan. Jadi waktu itulah waktu kita boleh khatam Quran. Kalau boleh sebelum 10 awal tu khatam dulu sekali. Dia kata saya nak khatam di Arafah, kata dipersilakan. Yang pentingnya dalam 10 awal elok kita berkhatam Quran. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah sebut di antara perkara yang elok iaitulah kita banyak berzikir dan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara zikirnya fa'aksiru minat tahlil, dalam hadis yang sebut tadi, fa'aksiru fiha minat tahlil wa takbir. Maka kita perbanyakkan zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semua zikir ni sudah ingat, tapi kita bimbang yang tak ingatnya, takut nak berzikir tak ingat pada hari 10 awal. Kalau tidak ditanda. Baik, kita ada sedekah, dipersilakan sedekah. Perbanyakkan sedekah pada hari itu. Dia beza. Anda duk perhati tengok jemaah ni, kalau Ramadan dia akan masuk tabung malam. Betul tak? Ada setengah orang dia hantar 1000. Dia kata ustaz 1000 ni saya niat 100 satu malam. Kata masuk banyaklah, niat lah, banyak mana pun tidak jadi masalah, asalkan dalam tabung masjid sudah masuk. Atas niat lah, sebab dia malah nak transfer tiap malam. Masuk malam awal 10 terakhir Ramadan dia bagi 1000, tapi dia kata dia niat satu malam 100. Jadi tak jadi, kata ikut niat. Pihak masjidnya telah menerima 1000 penuh. Kalau dia tak niat pun jadi dah. Cuma dia nak ambil Lailatul Qadar. Ahli motivasi kata, menarik juga kata-kata motivasi ni, kita kena ambil juga dia punya kata-kata hikmah dia tu. Dia kata hari Lailatul Qadar tidak tahu malam mana. Ada malam, salah satu daripada malam 10 terakhir Ramadan. Betul tak? Hari Arafah sudah tahu. Kenapa kita nak berpasapah lagi? Hari ini hari Arafah. Tak boleh juga ke kita nak tumpukan hari Arafah itu untuk kita berzikir dan bermunajat. Lebih-lebih lagi orang yang berada di Arafah. Kita kata sangat rugi. Hari Arafah sudah dikenal pasti, tapi malam Lailatul Qadar Allah Ta'ala sembunyikan, sebab dia nak tengok siapa yang betul-betul mengejar Lailatul Qadar. Orang yang betul-betul nak 10 terakhir Ramadan, dia duduk di masjid, iktikaf, solat tarawih tak lari sampai imam, tahajud juga bangun. Kita kata itu orang nak. Tapi Arafah sudah tahu, hari ini hari Arafah. Cuma akan timbul lagi sekiranya Zulhijjah tahun ni berbeza Malaysia dengan Mekah. Ini penipala. Kalau berbeza, dia kata ustaz, kita nak buku ikut Mekah ke ikut Malaysia? Nak puasa hari Arafah, ikut Mekah ke ikut Malaysia? Jadi dia tanya ustaz ni, kata mana ada Arafah di Malaysia? Ikut Mekah. Sedap juga dia. Dia tanya ustaz lain pula, kita duduk Malaysia, kenapa kawah kita? Kalau tanya anak, mudah ya. Kita kata, nak confirm ke nak tak confirm? Dia kata nak confirm, kau puasa 2 hari, selesai masalah. Hari 8, orang puasa di Arafah tu, kita ikut sini, kita ikut juga. Hari 9, memang confirm kita punya hari Arafah di Malaysia, confirm pula. Tak ada siapa boleh pertikaikan. Yang boleh pertikainya, kita sendiri duduk pertikai kita. Arafah ni Mekah ke Malaysia? Mekah Malaysia. Akhir sekali orang istiar raya haji, dia duduk main puasa budak lagi. Itu dia panggil orang paling cerdik di dunia ni, orang yang banyak bertanya. Maka sebab itulah zaman dulu tok guru dia serabut anak murid dia tanya banyak. Dia kata bermula orang yang banyak bertanya itu kuranglah imannya. Jadi anak murid pakai tak tanya, faham tak faham? Tak apa, takut kurang iman, pakai tak tanya. Lah kita kata bukan tak boleh tanya, tapi tanya tu sebab tak tahu nak apa. Maka kesimpulan yang saya kata, kita andai kata tahun ni berbeza, kita harap tak berbeza macam Ramadan ni, kita tak berbeza, tu menarik. Kalau berbeza, kita Ramadan ni masuk sama kan, keluar tak sama dengan Mekah, ingat tak? Dia raya awal, ada sahabat kita tu, dia sudah maya raya Mekah, dia balik maya raya pula sini. Dia kata boleh saya maya raya 2 kali? Kata boleh lah, sebab hari sini raya pula.
Tapi dia terbayar pula pergi negara lain, pula cari gaya yang ketiga nak lah kita. Nah, kita sudah carilah gaya ni, alhamdulillah sekali kita dapat. Maka Nabi sebut fa'aksiru, perbanyakkan ucapan takbir, bertahlil. Dalam takbir tu dia panggil takbir ni ada dua kategori. Satu dia panggil takbir muqayyad, takbir mutlak. Satu lagi dia panggil takbir muqayyad. Tulis istilah ni. Kalau takbir mutlak, para sahabat awal Zulhijjah dah bertakbir. Contohnya Ibn Umar, pagi-pagi dia berjalan di pasar, Allahu Akbar, jalan. Jadi orang dengar sampai-sampai duduk berjual, duduk berniaga apa dengar, dia pun takbir juga. Alhamdulillah. Cuma kita senyang duduk takbir dia kuat-kuat sangat di pasar, dia kata, "Mana pak cik dia tak makan ubat ke pagi ni tu. Mari duduk takbir gaya dah ni." Kita tak pandai duduk komen orang yang pandai. Tapi kalau takbir muqayyad itu tidak boleh. Sebagaimana kata di ulama, takbir muqayyad ni bermula selepas subuh hari Arafah. Jangan tunggu malam raya, hari Arafah tu mula. Pagi subuh ni kita boleh takbir Allahu Akbar sampai ke asar hari tasyrik yang ketiga. Hari raya haji panjang. Gaya sehari ya. Tasyrik tu 3 hari. Jadi 4 hari semua kita bertakbir daripada awal pagi Arafah sampai kepada hari tasyrik. Itu untuk orang Jumaat tidak Jumaat haji. Orang Jumaat haji takbir raya dia bermula lepas dia melontar. Pagi raya tu baru dia boleh takbir. Lain. Tak apalah, dah kita tak pergi haji, kita duduk sini, kita takbir. Ada pun takbir mutlak, mana kita bermula daripada awal Zulhijjah takbir. Allahu Akbar, diam-diam takbir. Kita buat. Kadang-kadang takut orang pandang lain macam, jangan takbir kuat-kuat. Itu masalah kita. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, itu dia antara amalan. Kita sedekah banyak, kita sudah siap dah ready dah ni insya-Allah. Kita nak solat berjemaah, solat sunat jaga, kita juga akan berpuasa, kita juga akan berzikir banyak, kita akan baca Quran, kita akan bersedekah. Jadi alhamdulillah, kita apa lagi kebajikan yang kita boleh buat. Pergi ziarah keluarga, ziarah orang sakit. Yang pentingnya segala kebaikan yang kita boleh buat dalam sebaik-baik hari terbaik dalam dunia ni, kita buat semua. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Apa lagi yang tertinggal? Tadi kurban. Maknanya orang di Mekah, Nabi SAW dia akan berkorban selepas solat raya pada hari Yaumun Nahri. Nama dia pun hari itu hari raya korban. Jadi kalau kita boleh kita korban juga pada hari raya. Sebab hari raya termasuk dalam hari 10 awal Zulhijjah. Jadi kalau kita duduk sini tak nak buat apa dah. Orang duduk Mekah 10 awal Zulhijjah ni, Masya Allah, dia siapa-siapa dia pergi buat umrah dulu. Lepas buat umrah, dia boleh tawaf, dia boleh semua ibadat yang kita buat. Cuma tambahan bagi dia boleh duduk dekat Kaabah, boleh umrah. Kemuncak dianya berwukuf di Arafah. Dan hari yang paling banyak kerja dia hari haji akbar, iaitu pada hari raya haji. Sebab pada hari itu dia akan melontar Jamratul Aqabah, dia akan bercukur. Yang laki-laki dia bergunting, bagi perempuan dia akan sembelih korban, dia akan tawaf haji. Kita kata banyak. Sebab itulah ulama khilaf mana afdal di antara Arafah ataupun hari Yaumun Nahri. Jawabnya kita kata dua-dua itu afdal. Setiap hari itu ada amalannya yang tersendiri. Hari Arafah munajat banyak, kita tak ada sembelih korban. Tapi hari raya haji kita ada sembelih korban, kita ada solat raya, kita ada makan-makan, kita Masya Allah tabarakallah. Saya rasa setakat itulah nasihat ataupun tazkirah kita, persiapan menyambut hari Arafah. Betul. Persiapan menyambut hari Arafah, hari 10 awal Zulhijjah, hari yang terbaik dalam dunia. Masuk malam 1 Zulhijjah nanti, semua pakat tulis menyambut hari afdalu ayyamin dunia, hari yang terbaik dalam dunia ni kita sambut. Kita semua pakat setiap orang akan kempen menggalakkan keluarga kita supaya melakukan amalan-amalan yang terbaik yang kita boleh buat insya-Allah. Tapi apa yang saya sebut tadi, saya kata bukanlah satu amalan yang berat. Sebab kita tak akan ajar perkara yang berat kepada jemaah. Yang ajar berat-berat, pelik-pelik tu, suruh bertapa dalam gua lah, suruh ni, kita kata itu di luar daripada ajaran Islam yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ajaran Islam ni tidak mengganggu kerja buat kita dan tidak menghalang untuk perjalanan hidup kita yang biasa atas dunia. Itulah yang disebut dengan nama berpegang dengan sunnah, hatinya tenang,
pahalanya confirm insya-Allah. Ada soalan ke apa? Sudah. Solat jamaah Ustaz. Ya, sudah. Selepas kita mustaqil solat jamaah di rumah. Yang Ustaz tengahkan sebelum. Ini Ustaz bagi pencerahan balik. Ada yang tak cerah lagi ke? Baik. Alik Muslim ada soalan? Kita bagi ana soalan. Di bahagia dan ibadat ni, ada ulama mengatakan kalau kita solat sunat isra, adakah bahagia yang sama kita juga hadis dalam Quran? Dan lagi satu, kalau kita sembahyang sunat ba'diyah 2 rakaat setelah isyak, seakan-akan kita dapat pahala Lailatul Qadar. boleh Ustaz. Baik, banyak soalan kita jawab hak ada dulu. Lepas ni kita beri peluang kepada ahli muslim kalau ada. Soalan tadi dia kata pernah orang tengok video yang ana keluarkan, video pendek kita tentang bagi orang yang musafir, kalau dia ada masyaqqah nak berhenti tengah jalan, kita kata boleh dia terus balik ke rumah. Jamak tu jamak takhir di rumah, bukan jamak takdim. Jamak takdim tak jadi di rumah, jamak takhir. Maknanya kita niat saja aku jamakkan zuhur ni dalam waktu asar ataupun maghrib dalam waktu isyak. Mana kita nak berhenti contohnya mari dari musafir jauh-jauh, anak-anak duk tidur atas kereta, hujan pula pada hari tu, kan keadaan masyaqqah nak berhenti. Jadi kita terus balik ke rumah. Boleh tak boleh kita jamak takhir di rumah? Jawabnya boleh. Maknanya maghrib tu adakah qada ataupun tidak? Itu khilaf sikit. Dalam fiqh Syafi'i kata yang pertama sekali hukum dia tidak berdosa. Tanda itu. Tidak berdosa kalau kita balik jamak takhir di rumah, tidak berdosa. Cuma ulama khilaf sikit istilah. Dia kata maghrib tu dikira qada, bukan niat jamak takhir. Saya kata ada pandangan lain mazhab ulama besar dalam Ahlussunnah juga kata dak, oleh kerana kita memang waktu kita musafir kita berhak untuk mentakhirkan solat, tak kiralah kita takhir di mana pun. Cuma maghrib tu tetap 3, isya tak ada khilaf dah sebab memang dalam waktu dia. Tapi kita kena solat 4 rakaat, bukan 3, bukan 2 rakaat, sebab sudah tamat waktu musafir, sudah tamat. Jadi kita akan solat 7 rakaat, 3 maghrib, 4 isya. Khilafnya maghrib tu nak niat qada ke nak niat tak jamak takhir. Kita kata ada 2 pandangan ulama di situ. Kalau niat qada sekalipun semua sepakat mengatakan tidak berdosa. Sebab kita musafir. Dia kata kalau macam ni banyaklah senang. Kita kata kita duk tolong cari hak senanglah tu. Jadi setengah-setengah ustaz dia melenting, dia kata ajar benda macam ni pelik. Kita kata pelik tu kalau kita tak buka kitab, kalau kita buka kitab tak pelik selalulah. Sebab ulama duk bahas dalam tu. Alhamdulillah, itu nama dia benar khilaf dan tidak jadi masalah. Kenapa kita nak cari masyaqqah sedangkan ada kelonggarannya? Lebih-lebih lagi buat muslimat dengan anak-anak kecil dia nak berhenti tengah jalan macam-macam. Kita kata alhamdulillah. Soalan yang kedua tadi tentang ni waktu syuruk. Ada hadis dalam Tirmizi mengatakan siapa dia duduk selepas solat subuh berjamaah, dia tunggu sampai naik matahari. Hari ni naik matahari pukul berapa? Tengok di takwim tu. Syuruk. 7:01. Itu dia panggil waktu syuruk, mana waktu tamatnya waktu subuh. Jangan salah faham. Ada setengah orang ni bila tengok syuruk, isyraq, terus dia solat. Itu tidak boleh. Maknanya bila syuruk itu artinya tamatnya waktu subuh. Orang tak solat subuh lagi, habis dah. Subuh dah gajah pun tidak, dinasum pun tidak. Itu sudah dikira sudah keluar waktu subuh. Tapi daripada situ kita kena tambah lagi minima. Pejabat mufti wilayah dah keluar surat zaman Datuk Zul, malam ni boleh tanya dia pula kan. Iaitulah selama 12 minit minima. 12 minit. Maknanya kalau 7:01, 7 minit tambah 12 jadi berapa? 7:13. 13 minit bolehlah kita solat 2 rakaat. Dia panggil solat tu nak solat apa pula? Banyak soalan di sini. Ada ulama Syafi'i kata solat isyraq. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat, dia kata itu permulaan duha. Mana kita boleh dah solat duha. Khususnya kita nak pergi kerja, banyak masyaqqah, kita solat duha terus. Cuma pahala tu banyak apa dia? Memang sahabat Nabi SAW duduk lepas subuh sampai ke syuruk. Cuma dalam pahala Tirmizi ni dia kata ditulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna. Besar tak besar pahala tu?
Jadi ada sebagian ulama mengatakan hadis ini diterima dari sudut sanadnya, ada yang mengatakan dhaif, lemah. Jadi kalau kita ambil, kita nak beramal, kita ambil pandangan yang kata boleh terima, maka kita buat. Boleh pahala haji dan umrah, pahala, jangan tak pergi haji. Ini selepas solat sini pergi jumpa Haji Mak pula batal lagi haji tahun ni. Sebab dia kata pahala dapat dah. Nak. Macam orang duk bayar baru ni kan. Suruh baca Quran berapa kali? Baca 3 kul. Boleh pahala sekali khatam Quran. Jadi setiap malam kita khatam Quran 4-5 kali. Sebab baca Qul Huwallah 10 kali, baca Qul Huwallah 12 kali, boleh 4 kali khatam Quran. Kita kena bagi tahu kepada masyarakat, baca Quran itu pahala Qul Huwallah tu lain. Jadi jelaslah masalah. Sama juga dengan malam, solat malam 4 rakaat lepas Isyak boleh pahala Lailatul Qadar. Kita kata sabit amalan Nabi, dia solat 4 rakaat lepas Isyak, bukan 2 ba'diyah. Cuma yang tidak sabitnya pahala Lailatul Qadar, itu yang tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula tak solat malam ni tak Lailatul Qadar. Lailatul Qadar satu malam yang banyak dia punya pahala 83 tahun tu. Wallahu alam. Ada soalan terakhir sini. Faham belakang? Alhamdulillah. Jadi kalau semua dah faham, waktu syuruk pun sudah sampai. Sekarang kita boleh salat duha, dipersilakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.